إنك أنت التواب الرحيم رب زدنا من نافع ورفعنا مستقيما وهداية نصر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ألهمنا بما نعرف بأوامرك ونعرف به نواهيك وسرعة الفهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين وبعد فإن الأنفس الزكية الطالبة للمراتب العلية لم تزل تدأب في تحصيل العلوم الsyar'iyyah. Adapun kemudian daripada itu bahwasanya beberapa nafsu yang cerdik yang menuntut bagi beberapa martabah yang tinggi-tinggi sentiasa perangainya itu di dalam menghasilkan beberapa ilmu syara'. wa ba'du fa innal anfusaz zakiyata at-talibata lil maratibil 'aliyyati lam tazal tad'abu fi tahsilil ulum syar'iyyati. Dan adapun kemudian daripada itu selepas pada ucapan bismillah, selepas pada mengucap alhamdulillah dan selawat salam kepada Nabi, selepas tu apa nak kata pulanya, bahwasanya beberapa nafsu yang cerdik, bahwasanya katanya bahwasanya beberapa nafsu yang cerdik bahwasa beberapa nafsu yang cerdik. Nafsu kita kalau cerdik, nafsu-nafsu orang kita yang cerdik, yang cerdik itu dia tahu apa yang berfaedah, apa yang terlebih berfaedah kepada dirinya. Apa yang baik, apa yang terlebih baik untuk diri dia tahu serta dia nak kepada benda itu. Itu nafsu yang cerdik. Nafsu yang cerdik maknanya nafsu yang mana dia tahu apa yang berfaedah, apa yang lebih berfaedah, apa yang baik dan apa yang terlebih baik, maka dia nak kepada benda itulah. Nafsu-nafsu yang cerdik-cerdik yang menuntut bagi beberapa martabah yang tinggi. Nafsu yang cerdik lagi pulanya nafsu yang menututi akan beberapa peringkat-peringkat martabah, yakni peringkat-peringkat yang tinggi. Sentiasa itu khabar. Sentiasa perangainya itu perangai nafsu yang cerdik yang menututi peringkat yang tinggi. Sentiasa perangainya itu di dalam menghasilkan beberapa ilmu syara'. Sentiasalah perangai dianya ialah di dalam menghasilkan, mendapatkan beberapa ilmu syara'. Jadi maksudnya nafsu orang kitanya kalau betul-betul dia cerdik, betul-betul dia nak kepada peringkat yang tinggi, mestilah dia tu menututi untuk menghasilkan, akan dia belajar, dia menghasilkan ilmu syara'. Itu nak cerita katanya nafsu yang cerdik. Walaupun dia dah tahu tapi nak kepada tahu lagi, nak kepada tambah lagi. Sebab dia tahu katanya ilmu syara', ilmu yang terbaik, ilmu yang sangat berfaedah dunia dan akhirat, maka teruslah dia pada menututi ilmu syara'. Wa min jumlatiha ma'rifatul furu'il fiqhiyyati
Wa min jumlatiha ma'rifatul furu'il fiqhiyyati. Dan setengah daripada beberapa ilmu syarak mengetahui akan furu' ilmu fiqh. Setengah daripada ilmu syarak, sebab ilmu syarak tu banyak, ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tasawuf, ilmu akidah, dan lain-lain lagi, dan segala alat-alatnya itu dikatakan ilmu syarak kesemuanya. Sampai nahwu saraf pun masuk dalam bagai ilmu saraf, ilmu syarak juga, tetapi dia jadi alat. Maka setengah daripada ilmu syaraknya ialah mengetahui akan furu' ilmu fiqh. Furu' tu satu masalah yang disebut di dalam ilmu fiqh. Itu setengah daripada beberapa ilmu syarak yang banyak. Jadi maknanya nafsu orang kitanya yang cidik, betul-betul cidik, yang nak kepada peringkat yang tinggi, yang nak dapat peringkat-peringkat yang tinggi, sentiasalah dia tu suka kepada menghasilkan, mendapatkan akan beberapa ilmu syarak. Maka setengah daripada ilmu syaraknya ialah ilmu fiqh, ialah mengetahuikan hukum-hukum bagi satu masalah dalam fiqh. Li'anna biha ini ilak pada lam tazal, sentiasa. Kenapa boleh katanya sentiasa berperangainya di dalam menghasilkan beberapa ilmu syarak? Li'anna biha tadfa'u al-wasawisal syaitaniyatah. Li'anna biha tadfa'u al-wasawisa syaitaniyata. Kerana bahwasanya dengan beberapa ilmu syarak, dengan beberapa ilmu syarak menolakkan akan segala waswas yang syaitaniyah. Waswas yang syaitaniyah maknanya waswas yang datang daripada syaitan. Dengan ilmu syarak, lebih-lebih lagi dengan mengetahuikan hukum fiqh ini, dia dapat menolakkan, dapat membuangkan akan waswas yang datang daripada syaitan. Wa tusahhihu al-muamalati wal ibadatil mardiyati, dan mengesahkan akan berjual beli. Tapi maksud dengan berjual beli ini masuk semua segala bagai muamalat, gadai megadai, sewa menyewa, dan lain-lain lagi daripada segala jenis-jenis akad kahwin dan lain-lain lagi. Dan mengesahkan akan berjual beli dan segala ibadat yang diredhakan, yang diredha oleh Allah Ta'ala. Yang diredhakan oleh Allah Ta'ala akan itu ibadat. Dengan ilmu fiqh inilah dapat kita tahu yang mana muamalat, jual beli dan sebagainya yang sah, yang batal, dan ibadat yang mana yang sah, yang tidak sah. Dengan ilmu fiqh inilah. Wa nahika bil fiqhi syarafan qawlu asdaqil qailina al yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Wa nahika bil fiqhi syarafan qawlu asdaqil qailina hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Dan memadailah bagi kamu dengan ilmu fiqh kemuliaan, perkataan yakni
perman Tuhan. Tuhan yang terlebih sebenar perkataan. Adakah bersamaan mereka yang mengetahui mereka itu dan mereka yang tiada mengetahui mereka itu, yakni tiada bersamaan. Katanya, dan memadalah, terjemah dia, dan memadalah, cukuplah bagi kamu dengan ilmu fiqh, kemuliaan, yakni nisbah kemuliaannya. Perkataan, yakni perman Tuhan. Jadi cukup untuk kita nak tahu bahawasanya ilmu fiqh ini ilmu yang ada kemuliaan. Memadalah bagi kamu, cukuplah bagi kamu, memadalah bagi kamu, cukuplah bagi kamu dengan ilmu fiqh, kemuliaan, nisbah kemuliaannya. Jadi kita nak tahu kata ilmu fiqh ini, lebih-lebih laginya mengetahuikan ilmu-ilmu syarak ni mulia ke tak mulia, kita cukup dengan satu ayat ini. Mana satu ayat itu ialah hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Cukup dengan satu ayat ini untuk kita nak tahu setakat manakah kemuliaan ilmu fiqh dan juga ilmu-ilmu syarak yang lain daripada ilmu fiqh. Cukup dengan ayat ini, dengan perman ini. Perman Tuhan, Tuhan yang terlebih sebenar perkataannya. Yang terlebih sebenar maknanya cakapan Allah Ta'ala semuanya sebenar kesemuanya. Tidak ada dusta pada cakapan Allah Ta'ala sebabnya mustahil. Apa dia perman Allah Ta'ala? Adakah itu hal yastawi? Ini ayat. Adakah ni terjemah daripada ayat. Adakah bersamaan mereka yang mengetahui mereka itu dan mereka yang tiada mengetahui mereka itu. Di sini Allah Ta'ala buat tanyanya, bukan tanya nak tahu, tanya untuk mengaku. Tanya bukan tanya nak tahu. Tanya di sini tanya supaya orang dengar itu mengaku dengan benda yang ditanya. Dia panggil istifham takriri. Seperti Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam nashrah laka sadrak. Adakah tiada membuka oleh kami akan dada kamu? Mana tanya tu tanya bukan nak tahu, tanya untuk nak bagi orang dengar tu, orang yang ditanya itu mengaku dengan perkara yang telah ada. Yang telah ada, telah tetap. Jadi maknanya kita jawab katanya memanglah begitu. Memanglah. Bahkan. Di sini tanyaannya, adakah bersamaan mereka yang mengetahui mereka itu, maknanya adakah bersamaan di antara seorang itu orang yang mempunyai ilmu dan seorang lagi pulanya ialah seorang yang tidak mempunyai ilmu. Adakah bersamaan dua orang itu atau dua golongan itu, golongan yang berilmu dan golongan yang tidak berilmu? Adakah bersamaan pada tarafnya, pada peringkatnya? Maka tentulah jawab dia katanya, yakni tiada bersamaan. Memanglah tak akan jadi sama di antara dua golongan itu. Satu golongan ialah golongan yang berilmu dengan ilmu syarak, dan satu golongan lagi ialah tidak berilmu dengan ilmu syarak. Memang tak boleh nak banding di antara dua golongan itu. Maka dia katanya cukup dengan ayat ini untuk kita nak tahu kemuliaan ilmu syarak, lebih-lebih laginya ilmu fiqh. Jadi tak payah cari dalil banyaklah. Tak payah cari dalil ayat itu, ayat ini lagi untuk nak yakin katanya ilmu fiqh ni ialah ilmu yang ada kemuliaan. Siapa-siapa yang tahu tu dapat kemuliaan.
maka cukup dengan ayat ini yang mana Allah Ta'ala menyaksikan bahawasanya orang yang mempunyai ilmu dia lebih daripada orang yang tidak mempunyai ilmu. Tapi syaratnya beramal dengan ilmunya. Kemudian katanya, dan jikalau ayat ini hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, ayat itu umum. Fardunya kalau ayat itu ada umum pada maknanya, maka ilmu ini yakni ilmu fiqh. Maka ilmu ini yakni ilmu fiqh setengah daripadanya jua. Setengah daripada ilmu yang ada kemuliaan. Dan lagi firman-Nya, firman Allah, wa qur rabbi zidni ilma, kata olehmu ya Muhammad, ya Tuhanku tambahi akan daku ilmu. Qul rabbi zidni ilma. Di sini Allah Ta'ala suruh kepada Nabi Muhammad, dan pada maknanya suruh kepada kesemua umat-umat dia juga. Allah Ta'ala suruh apa tu? Suruh minta daripada Allah menambahkan ilmu, yakni ilmu syarak. Jadi maknanya ilmu yang dah ada, kita faham daripada tambah di situ maknanya benda bukan tidak ada. Sebab benda tu dalam bahasanya, kalau benda yang kosong, yang tidak ada, kalau kita minta baginda ada. Tetapi kalau minta tambah ni maknanya benda tu dah ada. Benda tu dah ada tapi nak kepada yang lagi. Yang dah ada tu adalah nak kepada tambahan lagi, nak kepada yang tambahan lagi. Maka di sini Allah Ta'ala suruh kepada Nabi Muhammad sebagai contoh kepada umatnya bahawa Nabi itu minta daripada Allah tambahkan ilmu. Mana ilmu yang dah ada walaupun banyak, minta nak tambahkan lagi. Walaupun dah ada, walaupun dah banyak, lebih-lebih laginya Nabi Muhammad SAW ilmu tu tak payah cakap lah. Berapa banyaknya, tidak ada yang mengatasi daripada manusia di atas Nabi Muhammad nisbah ilmunya. Tetapi dalam keadaan penuh ilmu bagi Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad minta tambah lagi akan ilmu. Maka kita pun teruslah berdoa dengan doa ini, Rabbi zidni ilma, minta tambah. Tidak mencukupi akan ilmu yang sekadar yang ada pada kita. Kita mesti berpandang bahawasanya ilmu yang ada pada kita hanya sedikit saja, tidak mencukupi, nak lagi. Mesti bertamaklah kepada ilmu. Yang ada tak mencukupi, nak lagi. Dan lagi firman-Nya, firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sungguhnya yang takut akan Allah daripada hamba-hambanya itu ulama. Orang-orang yang alim, yang beramal dengan ilmunya. Jadi maknanya siapa yang terlebih takut kepada Allah? Jawabnya orang yang mempunyai ilmu syarak. Orang yang mengenal akan Allah, dia semakin takut kepada Allah. Semakin kenal Allah, semakin banyak ilmu syarak pada dia, dia semakin takut kepada Allah, takut untuk nak maksiat kepada Allah. Dan sayyidul awwalin wal akhirin. Dan sayyidul awwalin, yakni penghulu bagi orang-orang dahulu, wal akhirin, dan orang-orang yang kemudian, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul awwalin wal akhirin tu ialah kena kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Artinya, maknanya barang siapa sahaja
yang dikehendaki dengan dia, yang mana Allah Ta'ala kehendak bagi dia tu kebajikan. Siapa-siapa saja yang mana Allah kehendak nak jadi orang baik, nak dapat kebaikan kepada dia, nak jadi baik dia, dipahamkan dia daripada agamanya. Allah Ta'ala dipahamkan, diberi faham kepada dia daripada hijaan agama. Jadi siapa-siapa saja yang mana Allah Ta'ala nak jadi baik kepada dia, Allah Ta'ala bagi faham, bagi reti akan hukum-hukum agama dan hijaan-hijaan agama. Walaupun dengan mana-mana hijaan sekalipun, asalkan hijaan agama, dia faham. Maka itulah tanda kata orang yang Allah Ta'ala kehendak nak bagi jadi baik. Dia faham agama, dia reti hukum-hukum agama, maka itu tandaan bagi orang yang Allah Ta'ala kehendak nak jadi baik kepada dia. Riwayat Syaikhan, mana hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dikehendaki Syaikhan dalam bab hadis ialah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Riwayat Syaikhan, maknanya hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebab maksudnya Syaikhan ialah dalam bab hadisnya ialah Bukhari dan Muslim. Dan daripada Abi Hurairah, yakni dan diriwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini diriwayat oleh Abu Hurairah. Ma'ubidallahu bisyai'in afdala min fiqhin fid dini. Ma'ubidallahu bisyai'in afdala min fiqhin fid dini. Tiada mengerjakan ibadat akan Allah dengan suatu ibadat yang terlebih afdal daripada faham pada agama Allah. Ini riwayat Imam Tirmizi. Hadis itu diriwayat oleh Imam Tirmizi. Katanya tiada mengerjakan ibadat akan Allah dengan suatu, yakni dengan suatu ibadat. Jadi mana-mana ibadat, kalau orang soalnya, kalau ada orang tanya ibadat mana yang paling lebih, kita nak ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu ibadat. Maka ibadat mana yang paling lebih? Maka jawabnya ialah dia katanya tidak ada mengerjakan ibadat. Mana tidak ada kerjaan ibadat dengan suatu ibadat yang terlebih baik, yang terlebih afdal daripada beribadat dengan secara faham agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya setengah daripada fiqhin fiddin, maknanya kita belajar ilmu syarak. Setengah sebab kita belajar ni setengah daripada ibadat. Sembahyang pun ibadat, puasa zakat pun ibadat, baca Quran berzikir pun ibadat, belajar ilmu fiqh pun ibadat, belajar ilmu syarak lain daripada fiqh pun ibadat juga. Maka di sini katanya ibadat, kita beribadat kepada Allah dengan secara belajar ilmu syarak. Maka ibadat itu lebih afdal daripada ibadat yang lain. Ini sama dengan perkataan Imam Nawawi. Dia katanya al-ishtighalu bil ilmi min afdalit ta'at. Sibuk dengan ilmu, bersibuk dengan ilmu, dengan belajar, dengan mengajar, dengan mengarang kitab, dengan menghafalkan mata-mata pelajaran ilmu syarak, min afdalit ta'at. Setengah daripada benda yang taat yang paling lebih. Jadi maknanya kita jangan lupalah bahwasanya kita apabila kita masuk belajar ilmu syarak, kita di dalam beribadat. Kita apabila kita masuk belajar, masuk dalam kelas kemasalan, artinya kita buka kitab, baca seorang-seorang kemasalan, kita mutalaahkan kitab.
artinya kita menghafazkan mata-mata pelajaran, maka itu setengah daripada bagai ibadat. Tapi pelajaran tu ialah pelajaran ilmu syarak lah. Itu setengah daripada cara beribadat. Maka cara beribadat dengan cara belajarkan ilmu syarak inilah ibadat yang paling afdal. Sebab dia tu sebagai ibu bagi segala ibadat-ibadat yang lain. Sebab sembahyang tak boleh sah, tak boleh sempurna melainkan dengan secara kita belajar cara sembahyang. Maka belajar cara sembahyang tu ialah wasilah bagi sah sembahyang, bagi sepenuh sembahyang. Sebab tu wasilah tu ialah lebih daripadanya. Daripada sebab kalau kita tak belajar cara sembahyang, macam mana sembahyang kita nak sah? Kalau kita tak belajar cara nak mempenuhkan sembahyang, maka macam mana sembahyang kita tak nak sempurna? Maka tak dapat tidak, mesti kita kena belajar. Kalau begitu belajar tu satu jenis ibadat, mempelajari ilmu, satu jenis ibadat yang paling lebih daripada ibadat-ibadat yang lain. Dan daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Ibnu Mas'ud, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnataini, rajulin atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, wa rajulin atahu Allahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuhan nasa. Maksudnya tiada hasad, yakni dilobohkan. Apa makna hasad? Hasad di sini bukan makna dengki yang kita maklum. Itu dengki itu adalah dosa, adalah maksiat. Adapun di sini maksudnya dilobohkan. Dia panggil bahasa Arab panggil ghibtah. Tiada hasad yakni dilobohkan melainkan pada dua perkara yakni pada dua orang. Jadi maknanya tiada dilobohkan melainkan pada dua perkara. Jadi maknanya tiada dilobohkan ini bukan nak cerita pada wakil, pada benda yang berlaku. Yang ni dua perkara ni sepatut kita lobohkan. Kita nak dapatkan berdua benda ini. Itu maksudnya. Yang ni dilobohkan. Mana tiada hasad. Yang ni diloboh ni tiada dilobohkan, ditomokkan melainkan pada dua perkara. Jadi maknanya dua perkara ini sepatut kita lobohkan untuk nak dapatnya. Dua perkara ini sepatutlah bagi kitanya, sepatut sangatlah bagi kitanya tomok untuk nak dapatkan dua perkara ini. Itu maksud katanya tiada hasad dan tiada dilobohkan melainkan pada dua perkara. Maknanya dua perkara ini adalah dua perkara yang sepatutnya kita lobohkan untuk nak dapat. Kita tomokkan untuk nak banyakkan dia. Mana dia dua perkara? Satunya seorang lelaki. Perempuan pun samalah, sebut lelaki itu atas jalan ghalib saja. Seorang lelaki yang didatangkan dia Allah Ta'ala harta. Jadi seorang, tak kira seorang tu lelaki ke atau perempuan, walaupun dalam hadis tu katanya orang lelaki, tetapi itu sebutan ghalib. Maknanya siapa-siapa saja daripada orang mukallaf, walaupun lelaki, walaupun perempuan. Seorang lelaki yang didatangkan dia Allah harta. Maknanya seorang yang mana Allah Ta'ala bagi harta kepada dia. Seorang yang Allah Ta'ala bagi harta kepada dia. Maka dikerasnya
akan dia. Maka dikerasnya, yakni direntahnya akan dia, direntahnya seorang lelaki akan dia, akan harta, atas melanjutkan dia di dalam jalan yang sebenar, yang sebenarnya. Jadi jalan yang sebenarnya, jalan yang sepatut dibelanjakan. Jalan yang sebenarnya, mana jalan yang sepatut dibelanjakan, ialah belanja kepada jalanan yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Dikatanya maka dikeraskan, ini maka direntahkan seorang lelaki kan akan dia akan harta yang mana Allah Ta'ala bagi itu direntah, dikeras atas melanjutkan, ini belanja di dalam jalan yang sebenar. Jadi maksudnya satunya ialah seorang lelaki Allah Ta'ala bagi harta banyak kepada dia. Seorang lelaki yang mana dapat harta banyak, Allah Ta'ala bagi rezeki yang luas kepada dia, bagi harta yang banyak kepada dia, maka Allah Ta'ala mengerasi, Allah Ta'ala taufik kepada dia supaya dia tu dapat membelanjakan harta dia pada jalan kebajikan. Jadi maksudnya di sini ialah seorang lelaki yang mana Allah Ta'ala bagi pada dia tu beberapa harta yang banyak, maka Allah Ta'ala gerakkan hati dia menggunakan harta dia pada jalan kebajikan. Dia infak ke situ, infak ke sini, tabarruk ke situ, tabarruk ke sini, sedekah kepada itu, sedekah kepada yang ni. Maka orang inilah sepatut kita lobo, kita tomok untuk nak jadi macam dia. Ini sebagai seorang lelaki yang sepatutnya kita tomok untuk nak jadi macam dia. Nisbah bagi orang bekerja dan orang yang mencarikan harta, yang menghimpunkan harta, maka jadilah seorang lelaki ini sebagai contoh, sebagai tauladan kita nak jadi macam dia. Dapat harta banyak dan gunakan harta itu pada jalan yang sebenar, pada jalan yang disukai oleh syarak, pada jalan yang kena dengan dia. Ialah tidak itu gunakan harta dia tu pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat sedekah jariah, sedekah mana, infak begitu, infak begini, hingga akhirlah. Itu satu jenis orang yang sepatutnya kita tomok untuk nak jadi macam dia. Satu, dan lelaki yang didatangkan dia. Ini pun macam tadi juga. Sebut lelaki itu atas jalan ghalib saja. Orang perempuan pun sama. Dan lelaki yang didatangkan dia oleh Allah Ta'ala akan hikmat, yakni ilmu. Akan hikmat, yakni akan ilmu syarak. Akan hikmat, yakni akan ilmu. Maka ia menghukumkan dengan dia dengan hikmat. Allah Ta'ala bagi ilmu kepada dia dan dia menghukumkan akan hukuman-hukuman dengan ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Tidak lari daripada hukum Allah Ta'ala. Dan diajar akan dia akan orang-orang. Allah Ta'ala bagi ilmu kepada dia dan dia dapat mengajarkan yang lain lagi. Yang belum mengetahui. Begitu. Ini orang yang kedua. Jadi orang yang kedua ialah orang yang Allah Ta'ala bagi ilmu kepada dia. Allah Ta'ala bagi ilmu kepada dia sehingga dia boleh menghukumkan akan hukum-hukum dengan hukum yang Allah Ta'ala, dengan ilmu yang mana Allah Ta'ala bagi kepada dia. Dan dia dapat mengajarkan yang jahil, yang tak pandai, yang belum tahu. Dia dapat mengajarkan yang lain lagi. Dapat bantukan saudaranya dengan cara ilmu. Jadi pendek katanya dua orang lelaki tadi itu sepatut kita cita-cita nak jadi macam dia. Jadi lelaki yang pertama, dia Allah Ta'ala tak bagi ilmu pada dia, tetapi Allah Ta'ala bagi harta kepada dia. Maka dia dapat bantukan yang lain dengan harta dia. Dia belanjakan harta dia pada jalan yang sebenar, jalan yang sepatut dibelanjakan. Ialah jalan infak pada kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dan yang keduanya ialah orang lelaki yang mana Allah Ta'ala bagi ilmu kepada dia. Dia dapat menghukum, dapat bantukan yang lain dengan secara menghukumkan dengan ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Dan dapat ajarkan yang lain, akan saudaranya yang lain-lain lagi. Kemudian katanya, dan dikandak dengan hasad itu, iaitu ribtah. Kalau hasad mana dengki itu adalah haram. Maksud dengan hasad tu ialah iaitu ghibtah. Iaitu ghibtah, mencita ia seorang seumpamanya. Itu mana kita nak jadi macam dia. Itu maknanya tengok orang tu berjaya dengan suatu kerjaan, kita pun nak jadi macam dia juga, tak ada nak ganggu dia. Yang dapat ke dialah. Yang kita pun nak berjaya macam dia juga, tetapi kita tak nak mengurangkan dia. Tengok orang tu berjaya dengan suatu kerjaan, kita pun usaha macam dia untuk nak berjaya macam dia juga. Kita tak nak ganggu dia. Kita tak ada nak ganggu. Adapun hasad yang kata haram itu, maknanya cita-cita untuk nak menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Cita-cita nak menghilangkan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada yang lain itu. Cita-cita supaya nikmat itu hilang pada orang itu. Itulah hasadnya, itu dengki. Adapun ghibtah ni, kita tengok orang tu berjaya dalam mana-mana sekerjaan, kita pun cita-cita nak jadi macam dia. Jadi dia tu sebagai contoh, sebagai tauladan bagi kita. Tengok dia tu berjaya pada bab kerjaan. Kita pun tengok dia, sebab cara dia berjaya tu dia buat macam mana, kita pun buat macam itulah. Ambil dia sebagai tauladan, sebagai contoh bagi kita. Kita pun nak sampai kepada dia juga. Nak berjaya macam dia berjaya juga. Tapi kita tak nak menghilangkan benda yang ada pada dia. Tak ada cita-cita nak menghilangkan nikmat pada dia. Adapun hasad yang kata dengki itu, yang diharam itu ialah cita-cita dalam hati seorang supaya nikmat yang ada kat orang lain itu dihilangkan. Itu hasad yang haram. Adapun di sini tu mana cita-cita nak jadi macam dia. Jadi maknanya daripada hadis tadi, maknanya dua jenis orang ini sepatutnya kita cita-cita nak jadi macam dia. Kalau tak dapat ilmu banyak pun dapat harta banyak. Maka dengan dapat harta banyak itu boleh membantukan yang lain. Boleh gunakan dengan harta pada jalan yang sebenar, yang sepatut dengan nikmat harta yang Allah Ta'ala bagi kepadanya. Dengan secara infak pada kebajikan. Dan orang lelaki yang keduanya ialah orang lelaki seorang yang tak kira lelaki perempuan, ialah seorang yang mana Allah Ta'ala bagi ilmu kepada dia sehingga dia dapat mengajarkan yang lain. Jadi pendek-pendek katanya, dua orang lelaki ini walaupun kebolehannya tak sama, tetapi tiap-tiap daripada dua orang lelaki ini masyarakat boleh berfaedah dengan dua-dua orang lelaki ini. Satu lelaki tadi, satu jenis orang tadi, masyarakat, yang lain boleh berfaedah dengan harta dia. Dan satu lagi pulanya, masyarakat, saudara-saudaranya boleh berfaedah dengan ilmu dia. Maka Nabi katanya, sepatut kalau kita cita-cita nak jadi macam siapa dia, mestilah cita-cita nak jadi macam dua orang ini. Dan daripada Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi Ali radhiyallahu anhu. Nabi ada bercakap bersama Ali, bersama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Fa wallahi, ini cakapan Nabi kepada Sayyidina Ali. Tetapi cakap dengan Sayyidina Ali, tapi tujunya kepada seluruh ummah. Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humuril ni'ami. Khairun laka min humurin ni'ami. Fa wallahi
la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'ami. Maka demi Allah, sungguhnya menunjuk Allah dengan dikau, yakni dengan sebab engkau akan seorang lelaki. Ini sebut lelaki tak jadi kait, itu ghalib saja. Orang perempuan pun sama. Tapi cara dia bercakapnya sebut orang lelaki, tetapi tak mestilah orang mukallaf. Lelaki perempuan pun sama. Demi Allah, ini nak cerita kata benda ni benda penting, lalu tu Nabi nak cerita ni bersumpah dengan Allah Taala bahawa asalnya menunjuk Allah ini menunjuk memberi hidayat oleh Allah, menunjuk Allah yakni menunjuk oleh Allah yakni memberi hidayat oleh Allah akan seorang, tapi dengan dikau, dengan sebab engkau. Jadi seorang lelaki itu, seorang itu dia dapat hidayat dengan sebab kita. Contohnya Nabi kata kepada Sayyidina Ali, katanya, engkau ya Ali, sekiranya ada seorangnya, tak kira lelaki perempuan, dia dapat hidayat daripada Allah, dia dapat penunjuk daripada Allah, dia pandai sembahyang, dia pandai puasa, tapi dengan sebab engkau. Dengan sebab engkau nasihat kepada dia, dia dapat hidayat daripada Allah. Dengan sebab engkau tolong tunjuk ajar kepada dia, maka dia dapat hidayat daripada Allah. Terlebih baik bagimu daripada humurun ni'am. Apa makna humurun ni'am? Yakni daripada engkau mendapat sedekah unta yang merah yang terlebih suka harta ia kepada Arab. Katanya, yakni daripada engkau mendapat musdekah unta yang merah. Unta yang merah inilah yang terlebih suka. Ini harta yang terlebih disukai oleh orang Arab pada masa dulu. Jadi harta yang paling mulia di sisi orang Arab pada masa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah unta merah. Maka jadi maksudnya harta yang tinggi nilaiannya. Harta yang tinggi nilaiannya nisbah orang Arab, orang Arab pada zaman Nabi pada masa itu ialah unta yang merah. Jadi siapa-siapa yang dapat memiliki unta yang merah, maknanya orang itu orang yang lebih lah. Kalau nak naik, nak pergi ke mana-mana, menunggangkan unta merah, maka itu menunjuk kata taraf dia tu orang tinggi. Jadi harta unta merah ni unta yang harga mahalnya. Jadi maknanya Nabi katanya, sesungguhnya sekiranya kalau ada seorangnya dapat hidayat daripada Allah dengan sebab engkau. Dengan sebab engkau ajar dia, dengan sebab engkau nasihat kepada dia, maka dia dapat hidayat daripada Allah. Itu lebih baik untuk kamu daripada kamu dapat mesdekahkan dengan unta yang merah. Jadi maknanya walaupun kita katanya tak dapat bersedekah dengan harta yang lebih tingginya, dan ialah unta yang merah sekalipun, tetapi engkau dapat hidayah akan manusia, itu lebih baik daripada bersedekahkan dengan unta yang merah lagi. Jadi maknanya nak orang Arab pada zaman dulunya dengan sebab unta merah tu ialah harta yang disukai oleh orang Arab. Jadi biasa-biasanya orang tak nak sedekah sangat dengan benda ini. Sebab benda ini bukan biasanya dapat cari, dapat nak beli. Orang biasa tak dapat nak beli. Maka sekiranya kalau siapa dapat hadiah unta merah, maka sangat sukalah dia. Sebab dapat hadiah, dapat sedekah harta yang paling disukai oleh mereka. Maka di sini katanya,
sekiranya kalau ada seorang lelaki, siapa-siapa saja, walaupun seorang saja dapat hidayat dengan sebab engkau, maka itu lebih baik daripada engkau dapat mensedekahkan kepada yang lain dengan unta yang merah. Jadi tak boleh nak banding. Nah, tak boleh nak banding seorang dapat hidayat dengan sebab kita, dan kita sedekah unta merah kepada yang lain. Jadi maknanya dua kerjaan, seolah katanya yang mana lebih daripada dua kerjaan. Satu kerjaannya kita sedekah unta merah kepada saudara kita. Satu kerjaannya ialah, satu amalannya ialah kita mensedekahkan unta merah kepada saudara kita. Satu. Dan satu laginya, saudara kita dapat hidayat daripada Allah dengan sebab kita. Maka dua-dua kerjaan itu mana baik? Maka Nabi kata lebih baiknya ialah kita menghidayat kepada kawan kita, kepada saudara kita. Lebih baik pada kita dapat bersedekah dengan unta yang merah. Padahalnya unta yang merah harta yang lebih disukai oleh orang Arab pada zaman dulu. Gitulah. Dan daripada Abi Hurairah, dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu mislul ajri, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ah, wa la yanqusu dhalika min ujurihim syai'ah. Wa man da'a ila dalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu wa la yanqusu dhalika min asamihim syai'ah. Tengok masa tu tak mencukupi. InsyaAllah kita sambung lagi. Untuk pagi ni kita akhir di situ dulu. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam, alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم، واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه، فردد علينا وقت احتياج إليه. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Jazakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba.